Paparan dari negeri di bawah payung, fenomena El Nino tingkatkan risiko kebakaran hutan. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik Sahih, orang ramai khususnya golongan petani dinasihati tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang tempoh fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca panas dan kering ketika ini. Ini kerana pembakaran terbuka boleh merebak dengan cepat sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang sukar dikawal. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Abdul Razak Muda berkata, selain pembakaran terbuka, pembuangan puntung rokok merata-rata juga boleh menjadi punca kebakaran. Bercakap kepada RTM, Abdul Razak menjelaskan setakat semalam sebanyak 888 panggilan berkaitan kebakaran diterima dari seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 198 panggilan dari daerah Tuaran, 126 Kota Belud, 84 Kota Kinabalu, manakala selebihnya dari lain-lain daerah. Okey, yang paling kami risau sebenarnya adalah kebakaran tanah gambut. Kerana kebakaran tanah gambut ini agak sukar ditangani apabila musim kemarau. Kerana ianya memerlukan usaha yang panjang dan juga sumber air yang banyak. Sementara itu, nasib 9 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Bakalau Beaufort Februari lepas mendapat perhatian Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Keluarga terbabit masing-masing menerima RM1,000 yang disalur menerusi Pusat Zakat Sabah. Sumbangan ini adalah hasil daripada pungutan zakat daripada Pusat Zakat Sabah dan sudah tentu pembahagian Pusat Zakat ini adalah tergolong kepada 8 asnaf dan mereka juga yang mendapat musibah ini adalah mendapat tagihan zakat ini. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam negeri berkata, mangsa juga telah menerima bantuan keperluan asas dan makanan daripada Jabatan Kebajikan Negeri, Pejabat Parlimen Beaufort dan Pejabat Adun Klias. Sementara itu, mangsa kebakaran bersyukur di atas keprihatinan pelbagai pihak meringankan beban mereka, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Ucapan terima kasih banyak kepada bantuan dari zakat. Kami boleh buatlah belanja rumah sikit-sikit lah sampai mau cari tempat lah. Iya, tinggal sana kalau ada tempat lagi. Mangsa kebakaran di Kampung Bakalau mengucapkan terima kasih kepada Pusat Zakat Sabah atas sumbangan yang diberikan kepada kami pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Duit RM1,000 ni mungkin selepas ni buat rumah lah, bantu-bantu pelan-pelan. Terima kasih kepada Zakat Sabah atas sumbangan yang telah diberikan dan ini dapat membantu sedikitlah. Dalam kejadian 21 Februari lalu, 9 buah rumah jenis tidak kekal di Kampung Bakalau Beaufort musnah sepenuhnya dalam kebakaran kira-kira 5 petang. 15 lokasi Bazar Ramadan selian Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK melibatkan 1,289 gerai mula beroperasi semalam. Di lintasan Dia Soka sahaja, terdapat 200 gerai menjual pelbagai juadah berbuka puasa sekaligus menyediakan pilihan kepada pelanggan. Tinjauan RTM di Bazar Ramadan lintasan Dia Soka mendapati orang ramai berpusu-pusu mendapatkan juadah berbuka puasa pilihan masing-masing. Beberapa pengunjung yang ditemui memuji para peniaga Bazar Ramadan ini yang mengutamakan kebersihan dan menjual makanan dan minuman pada harga berpatutan. Sebenarnya susah nak pilih sebenarnya sebab saya tak tahu nak pilih apa. Untuk penyediaan makanan tu saya tengok bersih, dijaga dengan baik, harga berpatutan, tidak mahal. Lepas tu dia sangat berbaloi lah dengan makanan yang saya belilah. Alhamdulillah pada hari pertama ni agak rambang mata juga. Macam sebelum ni seperti semua tahu Gaya Street ni ada pada hari Jumaat Sabtu, tapi gerai ni tak banyak macam ni lah. Jadi saya amat terharu lah tengok banyak gerai macam ni, banyak pilihan. Suasana di sini memang agak menarik sikit
Sebab di sini tempat dia senang dikunjungi. Cuma mungkin ialah biasalah kalau kawasan sini ini parking dia memang terhad sekali, terutama di waktu-waktu puncak begini nih. Semua bazar Ramadan selian di BKK dibuka bermula 1 tengah hari hingga 7 malam. Persatuan Orang Kerdil Sabah merayu agar kerajaan negeri mempertimbangkan cadangan penyediaan kemudahan khas untuk golongan itu di setiap bangunan pejabat kerajaan dan swasta. Selain memudahkan pergerakan, kemudahan khas penting demi keselamatan mereka yang tergolong dalam kalangan orang kurang upaya fizikal. Orang Kerdil ni ada yang kerja dengan kerjaan. Kadang-kadang dia naik lift, mesti menunggu orang bantu untuk tekan lift. And then bila di pejabat pun, diorang tidak ada macam akses yang keselamatan untuk diorang tu ada kurang. Jadi itulah kita sarankan kepada kerajaan untuk membantu orang-orang Kerdil seperti yang kurang upaya dari segi keselamatan mereka. Asna berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Juhar merasmikan Majlis Jamuan Malam Amal sempena Hari Orang Kerdil Sedunia Oktober ini. Menurut Asna, sekurang-kurangnya 6 program akan dijalankan sepanjang tahun ini bagi memperkasa penglibatan orang kerdil dalam aktiviti ekonomi. Resepi tradisional etnik tempatan di daerah Kota Belud berjaya dibukukan hasil usaha Persatuan Kebajikan Amal Kasih Kota Belud Perkasih. Buku bertajuk 57 Resepi Daerah Tempasuk Kota Belud Sabah Siri 2 dan 57 Recipes Traditional Delicacies Tempasuk of Kota Belud Sabah Series 1 itu hasil tulisan pengerusi Perkasih Datin Vini Nur Syahira Abdullah. Bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Sabah Kota Kinabalu, Datin Vini berkata kedua-dua buku ini memuatkan 57 resepi masakan dan kuih tradisional etnik Bajau Sama, Dusun Tindal, Iranun dan Rungus di kawasan Tempasuk Kota Belud. Kami memaparkan juga tentang macam peralatan tradisional, budaya-budaya lain. Jadi dalam masa sama kita akan mempromosikan, memperkenalkan tentang pelbagai keunikan budaya kita dalam buku ini. Jadi pelancong akan membeli dan sambil-sambil mendapat ilmu dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat satu-satu tempat. Justru, Datin Vini berharap penerbitan buku ini mampu memelihara resepi tradisi etnik terlibat untuk dijadikan rujukan generasi akan datang sekaligus melestarikan seni masakan tradisi. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Suara, terima kasih.